Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Abdullah. Nama saya Azman bin Sampang dengan nombor matriks D2020209625. Saya bersama dua lagi rakan yang lain iaitu Awang Muhammad Saiful bin Awang Mustafa dan Arja Nuratika binti Ibrahim. Kami ingin membentangkan berkaitan ulasan penulisan buku akademik yang telah kami pilih, iaitu buku modul Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arja Nuratika binti Ibrahim, bernomor metrik D202020966263. Buku yang kami gunakan iaitu buku yang bertajuk Modul Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Pengarang bagi buku ini iaitu Zaini Abdullah. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak pada tahun 2021. Ketebalan buku ini 220 muka surat, tidak termasuk kulit. Saiz buku 29x20 cm dan juga font yang digunakan ialah Arial, dan saiz font yang digunakan 12, 14 dan juga 18. Konsep bagi buku yang kami ulas ini pada muka hadapannya iaitu buku akademik mengenai falsafah dan dasar pendidikan di Malaysia. Gambaran sebuah ruang yang berlorong melambangkan falsafah dan dasar itu tersendiri yang melatarkan sebuah ruang yang dipenuhi buku-buku berwarna-warni dan tersusun rapi di dalam rak yang bertingkat. Logo opsi di sebelah kanan juga diletakkan menggunakan warna yang ringkas yang berwarna putih bersih dengan gabungan warna-warni gambar latar. Tajuk juga menggunakan warna merah yang ditebalkan dan terang dan jelas. Manakala kulit belakang mempunyai petikan kata falsafah yang melambangkan buku tersebut dan memberikan nilai kepada pembaca jika membacanya. Manakala tajuk buku juga berada di belakang dan ditebalkan, tulisannya mempunyai gambar penulis dan juga biodata yang ringkas penulis untuk tatapan pembaca. Sebentar tadi telah diterangkan ulasan maklumat luaran buku. Di bagian ini saya akan menerangkan bagian ulasan maklumat dalaman. Secara umumnya, maklumat dalaman ini menerangkan apa yang terdapat dalam buku tersebut yang merangkumi aspek kekuatan, kelemahan dan ciri istimewa yang terdapat pada buku modul Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Kekuatan ataupun kelebihan yang ada pada buku ini adalah buku ini menjadi sumber serta rujukan utama kepada pendidik atau penyelidik. Buku ini bertemakan pendidikan dan buku ini secara khususnya berkaitan dengan profesi keguruan. Buku ini banyak dijadikan sebagai rujukan, sumber maklumat dan bahan pembelajaran oleh guru dan bakal guru yang melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan. Buku ini mampu memudahkan kepada pembaca tentang pengenalan kepada bidang pendidikan dan profesi guru. Selain itu, kekuatan buku ini juga, setiap maklumat dan ilmu di dalam buku yang dijadikan rujukan adalah sah dan berautoriti. Isi kandungan dan input yang diberikan bertemakan akademik. Oleh itu, input yang diberikan tidak direka semata-mata tetapi berilmiah dan bersandarkan ilmu dan akta yang telah digunakan sejak era kemerdekaan lagi. Sebagai contoh, pengenalan kepada pendidikan ini telah banyak diasaskan daripada Akta Pendidikan 1996 yang masih digunakan sehingga kini. Seterusnya, buku ini menggunakan gaya penulisan bersifat akademik. Buku ini menggunakan gaya penulisan bersifat akademik, iaitu berbentuk ilmiah. Buku ini banyak mengandungi fakta dan huraian yang jelas dan umumnya berkenaan dengan bidang pendidikan, seperti pengenalan pendidikan, asas falsafah, dasar dan sistem pendidikan di Malaysia, serta maklumat tentang profesi dan profesionalisme keguruan. Kekuatan lain yang terdapat pada buku ini ialah buku ini menjadi garis panduan kepada para pendidik dalam meneliti asas pendidikan dan bidang perguruan. Para penuntut ilmu yang bakal menjadi guru akan mempelajari falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu pengetahuan asas kepada pengenalan pendidikan di Malaysia. Dan buku ini merangkumi segala maklumat penting yang diperlukan dalam penyelidikan dan pembelajaran khususnya dalam bidang perguruan. Namun begitu, buku ini mempunyai beberapa kelemahan ataupun kekurangan. Antaranya ialah buku ini kurang aspek visual yang menarik. Buku ini secara amnya menggunakan warna hitam putih saja kecuali kulit buku, dan buku ini penuh dengan informasi yang menarik yang boleh dipersembahkan lagi dengan ilustrasi seperti gambar yang menarik. Seterusnya, rekaan saiz yang kurang sesuai. Buku ini menggunakan saiz sebesar kertas A4 yang mana saiz tersebut kurang sesuai digunakan kerana mempengaruhi berat serta ketebalan buku. Oleh itu, saiz yang boleh digunakan adalah saiz standar buku teks persekolahan yang lebih mesra pelajar, tidak terlalu tebal, berat dan besar. Kelemahan seterusnya ialah penggunaan teknik penyampaian yang minimal dengan menggunakan teknik pemberian.
Teknik pemberian yang digunakan menjadikan buku ini terdiri daripada maklumat dan fakta sahaja. Buku tersebut menggunakan teknik pemberian hampir sepenuhnya menjadikan buku kurang penyelidikan contoh serta isi kandungan, dan buku tersebut perlu dibaca dengan teliti agar mudah difahami. Seterusnya, buku perkembangan pendidikan di Malaysia. Falsafah dan dasar ini turut mengandungi beberapa ciri keistimewaannya yang tersendiri yang menjadikan buku ini lebih menarik. Salah satu ciri keistimewaan tersebut ialah buku ini mengandungi latihan serta soalan pada setiap bab. Setiap ujung bab di dalam buku perkembangan pendidikan di Malaysia Falsafah dan Dasar ini mengandungi latihan serta soalan berbentuk latihan objektif dan latihan esei yang bertujuan untuk melatih pelajar mengaplikasikan serta mengasah lagi ilmu yang telah dipelajari. Ciri keistimewaan yang lain ialah buku ini dilengkapi dengan maklumat serta rujukan berbentuk pautan laman web. Di dalam buku tersebut turut disediakan pautan-pautan internet yang boleh dilayari oleh pelajar yang telah disediakan di setiap penghujung bab, dan pautan yang disediakan amat bermanfaat kepada pelajar. Pautan tersebut mengandungi maklumat lanjut mengenai bab yang telah mereka pelajari yang mampu meningkatkan nilai pengetahuan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Nama diberi Awang Muhammad Saiful bin Awang Mustafa, pemegang nombor metrik D20202096280. Dalam buku perkembangan pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar, terdapat beberapa unit yang terkandung di dalamnya, iaitu dari unit 1 sehingga unit 13. Unit pertama dalam buku ini menerangkan tentang pengenalan kepada pendidikan seperti konsep dan pengertian, falsafah, dasar, sistem serta pembangunan. Dalam unit 2, topik yang diterangkan adalah perkenaan hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia. Pada unit 3 dan 4, topik yang dijelaskan adalah berkaitan tentang falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK, yang juga merangkumi falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan Barat. Unit seterusnya membincangkan topik yang berkaitan falsafah pendidikan guru FPG, yang menggariskan 9 kriteria dan sifat guru-guru di Malaysia. Bagi unit 6 pula yang menjelaskan tentang dasar-dasar dan hala tuju pendidikan Malaysia. Seterusnya ialah unit 7, iaitu topik yang berkaitan perancangan dan pembangunan pendidikan Malaysia. Selanjutnya ialah unit 8 yang mengemukakan topik berkaitan kurikulum sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Unit 9 pula adalah topik yang mengemukakan reka bentuk kurikulum di Malaysia. Pada unit 10 yang menerangkan tentang penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan yang dibina kepada perancangan unit-unit pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah unit 11 yang mempunyai topik kod etika profesionalisme, keguruan dan peraturan pendidikan. Dalam unit 12 pula yang membincangkan perihal Akta 550 atau dikenali sebagai Akta Pendidikan 1996 yang merangkumi perbincangan terhadap asas pembentukan akta tersebut. Dan akhir sekali ialah unit 13, iaitu berkenaan isu-isu falsafah dan dasar pendidikan Malaysia. Berdasarkan penelitian pengkaji dalam ulasan buku yang dipilih, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan terhadap buku tersebut. Antaranya ialah menambahkan bahagian glosari. Cadangan untuk menambahkan bahagian glosari di bahagian tepi buku adalah relevan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca mencari makna serta memahami perkataan dan istilah yang mereka tidak tahu ataupun sukar difahami tanpa membuka bahan carian lain. Selain itu, cadangan penambahbaikan daripada buku tersebut juga adalah adanya penggunaan unsur visual. Hal ini kerana buku tersebut menunjukkan kurangnya unsur visual dari segi warna, iaitu penggunaan warna hitam putih sahaja. Penggunaan unsur visual dalam sesuatu bahan amatlah penting bagi menceriakan para pembaca serta menyemai semangat ingin membaca terhadap masyarakat lain. Seterusnya, cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi buku tersebut juga adalah dengan mengecilkan lagi saiz buku. Berdasarkan pemerhatian, buku yang dipilih mempunyai saiz ukuran yang lebih besar. Jadi, cadangan pengubah suaian tersebut adalah sesuai bagi memudahkan pembaca untuk membawa buku tersebut ke mana sahaja. Secara keseluruhannya, kajian terhadap buku akademik yang bertajuk Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar meliputi aspek latar dan dalaman. Setiap aspek tersebut adalah penting bagi mengubah persepsi atau gambaran kepada pembaca, sama ada mereka berminat untuk mendalami buku tersebut ataupun sebaliknya. Bagi cadangan masa depan pula, pengkaji memberikan cadangan agar buku ini mengeluarkan edisi yang baharu supaya penulis dapat membaiki segala kesilapan yang terkandung di dalamnya dan menjadikan buku tersebut lebih berkualiti
nanti di masa akan datang. Selain itu, penulis juga boleh menyediakan beberapa bahagian dalam buku itu kod QR khas yang boleh mengakses terus maklumat tambahan. Penyediaan halaman tersebut juga penting untuk membantu pembaca mengakses maklumat yang diberikan dengan pantas serta sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Baiklah, sampai di sini sahaja bagi ulasan maklumat dalaman pada buku Perkembangan Pendidikan di Malaysia, Falsafah dan Dasar. Sekian, terima kasih.